dia. So itu kelemahan 2.4 GHz. Tapi sebabkan jarak jauh, orang still opt untuk 2.4 GHz. Dan teknologi yang terbaru A02.11n, dia dah ada yang kita panggil, dia boleh run 2.4 GHz dengan 5 GHz. Maksudnya kalau signal kita clear kat sini, dia akan gunakan satu lagi 2.4 GHz. Satu yang saya lupa nak beritahu, 2.4 GHz sebenarnya ialah band yang besar, daripada 2400 MHz kepada 2499 MHz. So band yang besar. Sebenarnya wireless band tak pakai semua band, dia pecahkan kepada 13 frekuensi. So setiap satu ada channel nombor 1, channel nombor 2, channel nombor 3, channel nombor 4. So kalau saya communicate dengan contohnya Cik Amirul dah agree channel 13, access point kita dah set channel 13. So saya hanya akan pergi pada channel 13. Kalau by default dia akan do frequency hopping. Dia akan lompat, cuba try check channel 1 tak, channel 2 tak, channel 3 tak, nanti channel 13 boleh pulang. Okay, 5.0 is free. 5.1, 5.2 free. Tapi 5.5 and above ada yang dah kena berbayar. Ada spektrum yang kena bayar, ada spektrum yang 5 nanti kalau yang untuk 5 daripada 5.0 5 mega 5.0 GHz sampai 5.15 GHz. Dia lebih 50. Dia dapat 23 channel. So bagi dengan 13 channel. Lebih luas lagi. Itu berkenaan dengan Wi-Fi. So selalunya Wi-Fi ataupun saya kata nama lain hotspot ataupun wireless LAN adalah satu servis yang common, dan selalunya atas nama yang sama, wireless local area network. So maksudnya dia hanya support local area network. So dia hanya kawasan yang kecil, dan kita in order untuk communicate keluar ataupun nak browse ke sebagainya, kita masih kena ada backbone. Dan selalunya itu limitasi yang selalu berlaku. Ramai orang contohnya subscribe streaming sebagai backbone dia. So streaming selalunya 2 megabit. Tetapi kita ada coverage Wi-Fi kita tadi 10 megabit ataupun 54 megabit dan sebagainya. So kita akan dapat 54 sampai ke access point. Daripada access point keluar terus streaming di queue beratur. So congest dekat sana. So kalau ramai yang guna, selalunya satu access point hanya boleh support dalam 13 ataupun 15 depend berapa user satu access point. Dan kalau lebih, selalunya dia akan gunakan yang dipanggil mesh network. Maksudnya kita set up satu access point, satu backup access point redundant, supaya kalau user ni tak dapat kat sini, dia akan dapat satu lagi. Okay. Selain daripada Wi-Fi, satu lagi servis yang agak glamour sekarang ni ialah dipanggil Worldwide Interoperability for Microwave Access ataupun WiMAX. Cik Atta tadi soft copy nanti saya dah bagi pada so tak free lagi. So nanti saya bagi. Tapi yang ni akan komplementkan dengan apa yang dah kita bagi, sebab ada part yang sama tapi banyak part yang kita tukar bubur, lebih banyak part WiMAX macam yang Cik Khadijah dengan Cik Hafiz bagi tahu tadi, ingatkan 4G dah. Tapi sebenarnya WiMAX ialah abang kepada Wi-Fi. Sebab Wi-Fi ialah local area network saja. Tapi ramai orang perlu cover lebih besar. Jadi apa yang dia berlaku ialah keluar lagi satu standard sama daripada IEEE. Waktu IEEE tengah study A02.11, dia pun guna juga A02.16. A02.15 ada juga sebenarnya. Antara tu ada banyak sebenarnya. A02.15 ialah Bluetooth ataupun personal area network. A02.16 ialah Metropolitan Area Network (MEN). So dia datang dengan A02.16, dan originally waktu A02.16 datang, idea dia hanya satu. WiMAX sepatutnya digunakan pada asal
perbincangan WiMAX 2003-2002 hanya untuk backhaul. Maksudnya contohlah kawasan Alur Gajah. Barangkali kita ada satu tempat terpencil sikit, tapi kita dah buka kawasan baru. Tapi in order untuk lay kabel baru menyebabkan kos yang tinggi. So apa telco akan buat? Dia akan letak parabolik antena point to point, fixed access, kita panggil waktu itu fixed access. So kita akan buka sebagai backbone sahaja. So sepatutnya Wi-Fi dan WiMAX pada peringkat asalnya bukan untuk end user, hanya untuk backbone. Dan lepas tu end user akan gunakan switch macam biasa local area network ataupun Wi-Fi dalam link dan sebagainya. So backbone sekadar untuk dapat link, dan selepas tu digunakan normal interface. Tapi bila datang 2006, datang dengan idea sepatutnya kenapa daripada bagi sekadar fixed access, kenapa tak terus bagi juga apa yang kita namakan portability. Maksudnya sekurang-kurangnya portable, boleh bergerak walaupun dalam kawasan yang limited. So datanglah satu lagi standard dipanggil 802.16b. So asalnya mula-mula 802.16 keluar standard pada tahun 2001 hanya untuk line of sight. Kita buka parabolik hanya untuk backbone dan hanya line of sight, bukan untuk user. Dan waktu itu kita akan gunakan frekuensi dalam 10 ke 66 GHz. So tak kisah. Dan frekuensi ini ialah license frekuensi. So maksudnya kena minta kebenaran daripada MCMC untuk operate. 2004 bila portability datang, implementation dalam 2006, dapat idea di mana apa kata kalau kita dapatkan satu device yang boleh direct interfere tapi hanya untuk within the range, macam Wi-Fi. Wi-Fi kita dapat contohnya 100 meter. So kita dapat dalam 100 meter kita boleh bergerak dalam rumah. Tapi bila kita keluar daripada rumah, bukan dah network kita, ataupun contohlah MITC. MITC saya suka mengenai itu sebab dia buat mesh network. Ada MITC satu access point dekat Zubaidah, ada satu lagi access point dekat Maidin, contohnya ada 2-3 tempat. So bila kita bergerak, walaupun MITC sama SSID, kita akan disconnect dan kita akan connect balik pada network yang baru. So waktu macam ni kita bukan panggil sebagai mobility. Mobility, mobile sepatutnya bila kita keluar kawasan, ada signal baru, dia automatic handover. So portability maksudnya kita boleh keluar tapi kita kena connect balik manually. So konsep yang sama mula-mula WiMAX buat, sebab kita boleh dapat dalam WiMAX datang dengan 10 ke 30 km. So dia kata kalau 30 km kita dapat kawasan, the moment kita keluar daripada kawasan ni, drop signal, walaupun ada WiMAX daripada packet 1, kita kena connect balik. So portability. So waktu tu frekuensi yang datang kurang daripada 11 GHz. Apa-apa frekuensi kurang daripada 11 GHz. Dan kebanyakannya yang ramai cuba implement ialah 5.8, 3.5, 2.5 dan 2.3. Asalnya Malaysia 2007 waktu 2006 waktu kerajaan bagi lesen WiMAX kepada Redtone, kepada beberapa company, dia bagi pada 2.5. Masalah dengan 2.5 ialah interfere dengan Astro. So Astro lepas tu minta kebenaran kena interfere dengan dia bila dia pasang parabola untuk serve kawasan. Astro kata interfere dengan VSAT ataupun satellite dia. So lepas tu ditukar kepada 3.5. So sekarang ni kebanyakannya WiMAX running atas 3.5 ataupun 2.3. Di Sarawak Redtone kubur dengan atas 2.3. Packet 1 dan 3. So pada hujung tahun 2008, 2009 sekarang ni WiMAX ke arah full mobility. Tapi sampai sekarang to be frank tak ada lagi mana-mana negara implement full mobility. Kalau kita tengok iklan WiMAX potong ataupun pakai, kita mesti kena bawa device modem dia besar. So tak boleh mobility. Sebabnya Intel dulu berjanji nak keluarkan built-in chipset macam Centrino untuk Wi-Fi, tapi kali ini untuk WiMAX. Sepatutnya dalam 2007 ataupun 2008, tapi
Acer dah buat. Sebenarnya chip dah ada, tapi Intel diarahkan untuk hold kecuali siapa yang sanggup bayar mahal. So Intel akan keluarkan kepada manufacturer. Mainly sebabnya dia ada dua reason. Kalau dia keluarkan banyak volume, dia tengok negara lain tak implement Wi-Fi. So WiMAX, so sebenarnya defeat the purpose of keluar dalam volume banyak, tapi sebenarnya tak ada orang yang nak beli. Macam mula-mula 3G keluar dulu, broadband Huawei sekarang rasanya 100 kot. Kan yang USB Cellcom ataupun Maxis yang 2004 saya beli, waktu tu 1006. Sebab waktu tu tak ada orang nak beli. So memang harga tinggi. 2 tahun kemudian 400. Sekarang 70-80 free. Ada subscribe dapat free. So sebenarnya yang sama. So sekarang ni alang-alang dia dah keluar, cuba dapat untung sebanyak mungkin sebelum teknologi itu dipitted ataupun. So mainly manufacturer sebenarnya cuba kontrol harga dengan cara kontrol teknologi keluar. Sebab teknologi terlalu cepat, kadang-kadang dia buat study tak sempat nak balik modal, dia dah keluar satu teknologi baru. So dia kata yang ni keluar dulu, janji jual yang ni dulu setahun ke 6 bulan ke, lepas tu baru kita buat keluar yang baru, baru turunkan harga ni, buat keluar yang baru jadi harga mahal lagi. So macam tu. So cara strategi. So far yes, Acer dengan HP sebenarnya yang dah keluarkan built-in Centrino. Tapi rasanya yang sampai kat Malaysia built-in WiMAX. Tapi built-in WiMAX pun tak tested lagi untuk packet 1. Packet 1 masih lagi, kalau di Malaysia untuk Semenanjung, packet 1 masih lagi urge untuk gunakan modem yang dia dah test. Sebabnya dia implement tower daripada company yang sama, Huawei dan Ericsson. So dia kata cuba pakai yang Ericsson dah test produk yang sama. So produk lain belum tentu compatible in terms of standards. So asal idea, kalau tengok daripada WiMAX forum sendiri, ideally sebenarnya bila standard dah dikeluarkan, WiMAX diketengahkan sebagai backbone ataupun backbone untuk tempat-tempat yang jauh. On the same time, the moment sampai ke tempat yang jauh, cover satu kawasan, dalam kawasan itu sendiri sepatutnya pakai Wi-Fi. So sebenarnya dicadangkan sebenarnya satu kawasan, contoh kita ada buat AdTech, maybe boleh pasang Wi-Fi dan backbone untuk keluar ialah WiMAX. So WiMAX ni cover satu kawasan, tapi dalamnya pakai Wi-Fi. So dia takkan overload network WiMAX itu sendiri. Tapi on the same time juga untuk mobility, dia cuba nak ketengahkan macam mana handover. Sebab kalau macam selular, kita move, kita tak rasa pun sebenarnya signal drop. Maybe ada rasa kalau kadang-kadang kalau kita tengah call kawasan blind spot. Tapi kalau tak, hampir sebenarnya continuous signal. So mobility cuba diketengahkan dalam Wi-Fi dan dalam WiMAX, tapi belum 100% sukses. Sebab in order untuk antena ni bercakap dengan antena satu lagi, bagi tahu orang ni dah moving ke kawasan border, dapat dua-dua signal dan sila bagi signal kat sini, disconnect dia daripada sini. Itu yang masalah, belum ada packet ataupun standard yang sesuai. Kalau di Malaysia, kalau kita tengok ni daripada packet 1 sendiri, hampir semua sebenarnya hanya cover kawasan Michael Lyon sendiri, kawasan Asiatik. Sebab Asiatik orang Negeri Sembilan, dia menteri, so dia minta packet 1 cover kawasan dia, satu kawasan, lepas tu kawasan Endau Rompin, dan a few, dan yang paling banyak wireless ialah di KL. Di Melaka ada reseller, tapi hanya reseller tunggu cukup number of subscription, then baru dia akan buka access point. So lebih kurang check balik ROI ataupun return of investment. Kalau tak worth untuk pasang, sebab satu tower untuk pasang antena so far kalau daripada packet 1 dia claim sebagai 200 ke 300 ribu. So tak worth kalau hanya ada 2 subscriber atau 3 subscriber, dan dia kena maintain lagi. So dia tak boleh move tower. Itu yang sebenarnya soalan yang paling best. Sebab sebelum ni waktu Lim Keng Kit masih lagi menjadi menteri, dia urge kepada kongsi tower, bukan sekadar WiMAX,
sepatutnya untuk semua telco. Sekarang ni kalau kita tengok sepanjang Highway Plus, kita ada satu tower dalam 2-3 kilometer, kita ada satu tower lagi. Kalau kita tengok kat bawah dia, satu Celcom, satu lagi tiba-tiba operator lain. Sebenarnya kos tower tu RM500,000 ke RM1 juta, tapi dia orang sanggup bina tower instead of kongsi sama-sama, letak antena saja pada tower tu. So sepatutnya boleh. Tapi isu ownership, ramai company dia tak nak ada masalah. Kalau ada down, saya nak pergi set up, kena ada engineer daripada organisasi yang satu lagi juga nak check supaya saya tak sabotaj antena dia. So lebih kurang pada isu operation issue, bukan teknologi issue. Teknologi wise, so far semua implement different frequency. So bila implement different frequency, tak ada interference, tak ada masalah. So kita akan tengok juga. So far, okay. Yang ni favorite area, cellular network. Ramai orang, everyone pakai mobile. Saya kata kita semua mobile generation. Kalau kita tengok sebenarnya, kita start dengan 1G, tapi ramai maybe yang tak ingat dah 1G. Sebelum ni, siapa yang biasa dengan R900, telefon yang besar, boleh bawa ke hutan. Waktu tu kalau call pun tak ada call ID, dia analog line. Sama juga cellular network development sama dengan wired network. Dia start dengan analog, waktu tu tak ada SIM card. Kita ada telefon yang besar ataupun telefon agak besar juga. Selalunya pembalap biasa bawa masuk hutan sebab signal dia kuat. R900 waktu tu pakai 450 MHz frekuensi. Frekuensi rendah, coverage luas, so boleh cover hutan dan sebagainya. So antara perubahan antara 1G tahun 96, 97, 98 kepada siapa yang start pakai 2G waktu tu. Waktu tu siapa yang mula pakai 2G tahun 98, 99, dia akan kata 2G hanya coverage dekat. Sedangkan 1G ni boleh bawa masuk ke mana-mana. Tapi 2G ada kelebihan tak? 2G first kelebihan dia ialah boleh SMS, boleh nampak caller ID sebab dia dah digital instead of 1G yang analog. Analog tak boleh nampak apa-apa. Tahu nampak miss call tapi tak tahu siapa, nombor siapa. Tak boleh ada SMS, hanya boleh tinggal voicemail kalau sempat. So kita tengok evolution sebenarnya start daripada 1G kepada 2G, which is GSM, tapi hanya untuk negara Europe dan negara-negara yang support GSM. Ada setengah negara macam US, dia kata saya tak pergi support GSM, kita pergi CDMA. So dia panggil CDMA 1. Evolution yang sama, teknologi berbeza sedikit, tapi pasal yang sama. Dan sekarang bila kita 3G, dia pun 3G juga, tapi teknologi dia berbeza. Masih lagi CDMA, kita pakai WCDMA, dia pakai CDMA 2000. Hampir sama, code division multiple access, kita cuba tengok apa beza. So untuk hari ini perbincangan, kita hanya fokus kepada apa yang Malaysia ataupun Europe pakai ataupun GSM, negara yang sokong GSM. Okay, so kita cuba tengok GSM originally nama sebagai Group Special Mobile, mainly hanya mengkaji mobile network. Sekarang ini ditukar kepada Global System for Mobile Communication. So apa yang dia sediakan berbeza dengan 1G, dia sediakan 3 servis. Satu servis dipanggil bearer, sama juga nama macam yang tadi. Bearer ataupun refer kepada data. So bearer ataupun data refer sebenarnya kepada sebarang jenis data untuk dihantar. Satu lagi dipanggil tele service ataupun call. Ini ialah servis utama. Selalunya ialah mobile telephony untuk buat call. Data fax, voicemail, SMS. Sebelum ni tak ada SMS. Bila 2G datang under GSM, kita mula ada SMS. Limited kepada 160 karakter originally. So sebenarnya hanya 160 karakter data satu kali hantar. Dan kita ada juga supplementary service macam caller ID untuk kena pasti nombor. Automatic callback conferencing, boleh call 2-3 orang pada masa yang sama, full on hold ataupun boleh buat conference call. Yang dari servis untuk data tu tak sama dengan data fax. Actually yang ni sebenarnya hanya dedicate untuk internet browsing.
Tapi waktu GSM, kalau orang biasa macam telefon yang ni boleh buat GSM, telefon GSM saja. Tapi ni ada GPRS. Kalau tak enable GPRS, bila kita jadikan ni sebagai modem, GSM modem, kita hanya boleh dapat 14.4 kilobyte saja. 14.4 ni lagi slow daripada dial-up Wi-Fi dulu ataupun Wi-Fi 1. So memang 14.4 kilobyte. So dia hanya untuk data yang browse internet, dan dia running on circuit switching waktu dia. So maksudnya kalau kita browse, kalau ada orang call, engage. So dia dah dedicate the whole channel untuk ada bulan. So lepas ni bila evolution pergi ke GPRS, baru dia akan cuba ubah kepada packet. Kita tengok sedikit komponen dalam berkenalan dengan komponen dalam GSM. GSM ada 3 main komponen dalam wireless. Satu kita panggil mobile station, yang ni mobile station, dan dalam mobile station ada 2 sub komponen. Satu ialah mobile equipment, satu lagi SIM. Tanpa SIM tak boleh, tanpa mobile equipment tak boleh. Ada SIM card tak boleh jalan juga. Kalau tak ada SIM card, ada handphone pun tak boleh jalan juga. Tak ada. Yes. So SIM hanya diintroduce waktu 2G. Isu dia ialah cloning. Banyak sangat dalam waktu 1G orang clone telefon. Sebab dulu kita beli telefon, kalau kita nak R900 telefon besar Motorola ataupun Nokia, apa yang kita pergi ialah pergi ke telco office. Waktu itu ialah atur 010 ataupun 011. Kita bagi, dia akan programkan untuk dapat. Dan apa yang berlaku, atur ataupun Mobicom, ada orang akan ambil telefon kita, cuba faham macam mana dia programkan, dan dia boleh programkan kepada telefon lain. So dua-dua boleh run atas network yang sama. Seorang yang kena bayar bil, siapa yang register bil, dia yang kena bayar. So kelemahan yang sama menyebabkan kita ada smart card, subscriber. SIM stand for subscriber identity module. Nak kena pasti siapa user, siapa bukan user. So far teknologi SIM card bukan kena tak boleh clone. Untuk clone, hardware dia bernilai $50,000 USD. So kalau siapa yang memang determine untuk clone smart card, so dia akan belilah hardware itu semata-mata untuk clonekan smart card. Tapi by default memang expensive solution. Base station, kita ada base station, kita ada 2 komponen juga dalam base station. Satu dipanggil BTS ataupun antena, satu lagi dipanggil DSC ataupun switching. Selalunya kalau kita tengok tower ada antena, dan antena ni disambung kepada macam switching box kat bawah, dan switching box ialah functioning untuk routing ke mana sepatutnya. Dan last sekali kita ada network NSS, network subsystem. Dalam network subsystem ada 5 komponen. Di Malaysia kita activate 4 komponen sahaja. First komponen ialah MSC, Mobile Switching Center. So maksudnya kalau taraf dalam data communication, ini taraf switch, ini taraf router lah. Dia route kepada yang lebih besar. Dan di Malaysia untuk kebanyakan operator kita ada 3 ataupun 4 MSC setiap zone. Zone utara kita ada 1 MSC, zone tengah kita ada 1, zone timur kita ada 1. Kita ada 2 komponen dipanggil HLR dan VLR, Home Location Register dan Visitor Location Register. Home Location Register akan menyimpan semua maklumat yang waktu kita register. Contohnya bila kita pergi kat Celcom ataupun Axis, kita register alamat kita, kredit, semua akan disimpan dalam VLR. VLR akan menyimpan di mana kita berada sekarang. Contohnya saya register di Melaka, tapi sekarang saya ada di Alor Gajah. So base station ni akan bagi tahu MSC. MSC akan update dalam VLR Muslim berada di Alor Gajah sekarang, di base station mana, supaya bila ada orang nak call, dia akan check dalam VLR kat mana orang ni berada, supaya dia boleh route kepada base station dan switching yang kita dekat, supaya user tu boleh dapat signal. So HLR maklumat peribadi kita dan kredit sama ada aktif ke tak aktif. VLR di mana kita berada sekarang dan adakah telefon kita ada signal kita tak aktif. Kita ada 2 lagi komponen. AUC ialah Authentication Center. Authentication Center, ramai orang tanya saya, bila kita authenticate, nak masuk password pun
macam selalu kita nak masuk limit, kita nak masuk password. Yang ni bila kita masuk password, password kita tersimpan dalam SIM card. So kita tak masuk for password, SIM card kita ada key ataupun authentication. So kalau SIM card kita, dia akan tahu ini belong to Muslim, SIM card orang lain belong to orang lain. So apa yang berlaku bila kita telefon, kita akan hantar signal, dia akan check balik, yes, SIM card ni belong to orang ni. So semua call, semua SMS datang untuk orang ni pergi ke sini. So authentication center. Satu lagi yang kita tak implement, ada sebenarnya tapi kita tak implement atas reason commercial juga, ialah EIR. EIR ialah Equipment Identity Register. Tadi kita ada location register, ialah kita ada satu lagi Equipment Identity Register. Kalau ingat, kalau kita beli handphone, ada satu unit number yang dipanggil. Kalau beli handphone, ada satu unit number. Kalau yang selalu ditulis, bukan serial number, email, email number. Email ialah nombor serial hardware yang unik. So unik pada setiap hardware. Apa yang berlaku di Malaysia, kita tak aktifkan EIR sebabnya kita tak nak tag ataupun menyusahkan diri telco dan menyusahkan pengguna yang suka-suka tukar telefon, dan sebenarnya menyusahkan manufacturer yang suka jual telefon. Kalau di overseas, kalau contohnya di UK ataupun di setengah-setengah country, kalau kita beli handphone, contohnya saya beli handphone, saya register dengan Vodafone. Telefon saya hanya boleh pakai untuk Vodafone, hanya untuk line saya. Kalau orang curi telefon ni tak sah, dia tukar SIM card, tapi sebab dia tak register email tu dalam EIR, so talian dia tak boleh pakai untuk telefon. So sebenarnya kalau saya report kehilangan telefon sebab email tu unik, so kalau ada orang pergi daftar kata nak guna telefon ni, kita dah tahu siapa yang curi sebenarnya. So dia obviously dia activatekan untuk cegah pencurian. Tapi di Malaysia atas sebab-sebab Motorola kata kalau buat macam ni, orang muda setiap kali nak tukar telefon, bulan depan kena pergi Telekom lagi, pergi Selcom, saya nak tukar telefon baru pula, email baru. Lepas tu bulan depan tukar pula telefon baru, dia pun kena register balik serial number baru. So setiap bulan dia kena tukar. So dia kata merugikan manufacturer yang menjual telefon. So dia kata lagi baik kita lebih mesra menjual daripada keselamatan. So kalau hilang telefon, sebenarnya orang just tukar SIM card, email kita tak diregisterkan. Tapi BlackBerry sekarang register. BlackBerry setiap kali pakai, kita register dengan telco. Kalau orang lain tukar nak pakai servis BlackBerry, tak boleh pakai sebab phone tu hanya register atas nama kita. Kecuali kalau kita jual, kita kena beritahu saya dah jual kat orang ni. So dia akan beritahu kita. Ataupun kalau kita terlupa beritahu, dia akan telefon kita, betul tak telefon awak ni dah ada dengan orang ni, orang ni nak aktifkan line ni untuk guna telefon. So kalau kita kata ya, so dia akan aktifkan. So mainly that. So di Malaysia kita tak aktifkan EIR. Kalau kita aktifkan, maksudnya setiap line bukan sekadar tag dengan SIM card, tag juga dengan mobile equipment. So tak boleh tukar suka-suka hati, hanya bila pakai saja. So even kalau saya ada satu line, saya tukar satu line, saya ambil SIM card ni masuk sini, saya ambil SIM card ni masuk sini, kalau EIR register, Selcom takkan benarkan bertukar. So gambar lebih kurang, MSC lebih kurang macam normal switching dan sebagainya. Dan MSC juga ialah gateway untuk keluar ke line lain, PSTN, ISDN dan sebagainya. So sebenarnya ini awal-awal GSM, dia hanya ada komponen hanya untuk voice. Kalau kita tengok, semua network ini pada asalnya hanya untuk voice. Kalau ada data tadi, hanya ialah switching data which is running on 14.4 ataupun 14.4 kilobit per second, which is very slow. Dia based on IP, tapi dia based on semua masih lagi based on TCP/IP, tapi charge dia waktu ni ialah based on time juga. So kalau kita pakai 5 minit, contohlah saya buka berita harian. So saya buka berita harian, sekali sementara tunggu page tu load, saya pergi buat air dulu, saya pun datang balik, tengok download, tapi saya pun tak browse lagi, saya nak baca dulu apa yang ada kat sana. So saya tak klik mana-mana, waktu tu dah tak download dah. Sebenarnya line network kita tak aktif, tapi sebab kita dah dedicate, masih lagi dial up, kita masih membayar cost.
dedication. So itu kelemahan circuit switching. Dan packet switching datang untuk, kalau kita tak pakai, jangan bayar, orang lain pakai walaupun kita tengah dial-up. So that's it. Okay, so kalau kita tengok sedikit, this is just a basic. Kalau orang nak call kita keluar ataupun kita nak call orang daripada mobile, nak call ke PSTN, apa yang berlaku ialah kita akan call BTS, BTS akan pergi BSC, BSC akan pergi MSC, MSC akan check di mana orang tu berada, sama ada orang tu local ataupun bukan local. Dia akan keluar ke gateway, pergi PSTN, pergi ke user yang sepatutnya balik semula dan dapat dengar. So baru kita dapat dengar. So itu route sebenarnya bila kita buat call keluar. Sama juga kalau orang buat call ke kita, dia akan pergi ke gateway, pergi ke MSC, cari di mana kita, pergi ke BSC, BTS, kawasan yang kita berada, dan the moment kita pick up, baru dia akan balik PSTN. Dia akan pergi ke BLR juga. Dulunya ialah untuk nak terminate di mana orang dia berada dulu, harga lain-lain. So kalau contohnya saya HLR, saya register Melaka, tapi saya sekarang dulu di Kelantan. So apa yang berlaku ialah sekarang ni BLR kita di Kelantan. So kalau saya call orang Kelantan, local call charge. Tapi kalau orang Kelantan call saya, dia seolah-olah pergi ke Melaka, sebab dia mencari di Melaka dulu, baru dia datang balik ke sini. Dan itu yang dulu rate berbeza-beza. Tapi sekarang disebabkan backbone semua dah IP based, so sekarang dah tak ada lagi perbezaan antara call antara zone ataupun call siang ataupun malam. Okay, sedikit update juga pasal GSM. Terlupa nak inform, ialah GSM running atas dua frekuensi. Satu frekuensi 900 MHz, satu lagi frekuensi 1800 ataupun 1800 MHz. So dia ada dua frekuensi untuk GSM. Dulunya kalau siapa-siapa pernah terbiasa dengan TM Touch, dengan time, sebelum Celcom beli TM Touch, sebelum Maxis beli time, dulunya Celcom dan Maxis, Celcom pakai 019, Maxis pakai 012. Celcom dan Maxis operate at 900 MHz. TM Touch, time dengan Digi operate at 1800. Dulu kerajaan tak bagi dua band. Dia bagi, kalau you nak, you ambil satu license, satu band saja, 900 atau 1008. So Maxis dengan Celcom pilih nak ambil 900 sebab coverage dia luas. Tapi kelemahan dia ialah cell reuse rendah. Cell reuse ni maksudnya ialah kalau dalam satu sel sebenarnya ada capacity. Satu base station ada capacity berapa ramai orang boleh pakai concurrently. Kalau musim raya selalunya kita adalah masalah macam ni. Kita try call, ramai sangat orang duduk di sekitar kita, kita call, network busy. Maksudnya bukan orang sana yang busy, network kita sekarang semua orang tengah attach. So dalam satu sel kebanyakannya boleh ada lebih kurang dalam 100 user, 40 user, 50 user, depend kepada tipe network ataupun micro cell ataupun macro cell. So bila sel kita besar, selalunya kita tak boleh, kita ramai user dalam satu kawasan sel, menyebabkan pada satu masa yang sama kadang-kadang network kita selalu isi sebab ramai sangat orang boleh guna base station yang sama. Sebab tu ramai orang lebih prefer base station coverage lebih kecil, tapi base station kena banyak supaya orang ni boleh cover, satu base station boleh cover 100 orang, satu base station ni boleh cover 1 orang. Kalau sini dah penuh, kita move sikit, kita dapat base station yang baru, kita dapat signal yang baru, so kita boleh guna signal yang baru. Tapi tahun 2004 Maxis, Celcom beli TM Touch. So sekarang Celcom dan TM Touch ada gold line 900 dengan 1008. Maxis beli time pun ada gold bank 900 dengan 1008. Digi beli satu lagi license sebab dia tak nak beli orang lain, dia beli satu lagi license 900 MHz. So sekarang tiga-tiga operator ada 900 atau 1008. So kalau kita tengok dua band pun ialah macam ni lah. So sama ada support ni atau support. Tapi kebanyakan telefon sekarang ialah tri-band, 3 band. Satu lagi ialah 1900. 1900 tak berguna untuk kita sebabnya dia berguna hanya untuk US. Sebab US dah pakai teknologi lama. US pakai CDMA. CDMA pakai frekuensi 1008.
Bila dia dah pakai 1008, bila dia nak pakai GSM, setengah tempat, setengah state di US tak pakai GSM sekarang. So dia kata dah tak ada frekuensi lagi. So dia ambil satu lagi frekuensi nama 1009. So kadang-kadang kalau kita tengok spek di phone 1900, 1800, 1900, ignore yang 1900, bukan applicable untuk US. Okay, so pergi kepada generasi 2.5. GSM dah cukup bagus sebab dia dapat buat SMS dan sebagainya. Tapi tak broadband. Kita tengah bercakap berkenaan dengan broadband. Broadband kalau definasi FCC 200 kilobit per second. GSM tak boleh cecah 200 pun, 14 kilobit per second. Terlalu rendah. So apa yang berlaku, GPRS datang into picture. Macam mana GPRS? GPRS stand for General Packet Radio Service. So daripada circuit switch, kali ni kita guna packet. Maksudnya setiap data yang keluar ataupun masuk, sama ada voice dan sebagainya, voice masih lagi circuit switching, tapi data kita cuba gunakan packet. So GPRS kita gunakan packet hanya untuk data guna atas GPRS. Dan apa yang berlaku juga, GPRS membenarkan sebab dia pakai slot. So kalau orang lain tak guna network waktu tu, kita boleh burst kepada time slot yang tertentu. Maksudnya kalau ada orang yang waktu by default satu channel kita kena kongsi dengan 8 orang, 8 time slot. Kita tak sedar sebenarnya. Walaupun saya pakai Cik Atta pakai, contohnya kami semua pakai Celcom. So apa yang berlaku pada masa yang sama, assuming kalau kami connect pada channel yang sama, channel tu dibagi kepada 8. Setiap 125 microsecond dia akan bagi 125 microsecond bagi kat Cik Atas, 125 microsecond dia bagi kat saya, bagi kat orang lain, bagi 8 orang, bagi balik pada saya, bagi balik ke Cik Atas. So lebih kurang daripada 1 saat. So kita sebenarnya tak sedar yang sebenarnya waktu kita bercakap, talian kita putus-putus, bagi pada orang lain, bagi pada orang lain, datang balik pada kita, bagi pada orang lain. Sebab 125 microsecond rendah sangat. So sebenarnya dia tak dedicate pada kita, dia gila-gila. Dan 8 orang satu channel. So tapi kalau tak ada orang pakai satu channel tu, kita boleh burst dan pakai 8 channel. So kalau kita browse waktu tu, sekaligus kadang-kadang kita boleh pakai banyak time slot sekaligus. Dan hanya diberikan untuk downlink. Uplink dia tak bagi. So maksudnya untuk kita download, kita sekali kita boleh dapat banyak, sekali kita dapat sikit boleh. So GPRS hanya banyak tu. Dan rate GPRS ialah 48 kbps. So apa yang, macam mana GPRS boleh dibuat? Sebenarnya dia maintain lagi mobile equipment, base station, BSC, MSC, DSLR semua maintain. Hanya untuk call dia pakai circuit switch, tapi untuk data, untuk browse, dia kata kita introduce another gateway, SDSN and DGSN. So maksudnya sekali ni dia pecah dua. Kalau orang tu pakai voice, lalu macam tadi MSC dan sebagainya. Tapi kalau data, pergi kepada SDSN, serving GPRS support node, pergi kepada IP network, pergi kepada DGSN gateway, lepas tu keluar kepada internet. So maksudnya voice pergi ke sini, data pergi ke arah satu lagi. So data guna backend, voice guna circuit switch. So sekarang kita akan dapat benefits atas dua-dua teknologi. So itu yang GPRS diperkenalkan. So GPRS sebenarnya tak ubah apa-apa, dia hanya introduce dua komponen dalam network dia. So kepada user kita hanya perlu ada port GPRS sahaja. Lepas GPRS datang, GPRS ialah 2.5G ataupun generasi tengah-tengah sebelum pergi 3G. Tapi masalahnya kalau kita sedar tahun 2003, rasa tadi Cik Amirul bagi tahu tengah pernah buat installment untuk Note B 3G. Note B nanti kita akan tengok untuk 3G. So 3G dia dah tak pakai frekuensi 900 ataupun 1008 lagi. So untuk nak operate 3G, kita kena beli satu lagi spektrum, license daripada MCMC, duit lagi. So maksudnya ada setengah telco dapat, ada setengah telco tak dapat. Dan untuk kes Malaysia,
tiga telco minta, Maxis, Digi, Celcom. Yang hanya dapat ialah Maxis dan Celcom. Digi waktu tu tak dapat 3G license 2004. Sekarang dah dapat lah. Waktu tu dia tak dapat sebabnya MC hanya nak kontrol kepada dia, try and error. Kalau dia bagikan semua, kalau semua company melungkup terus dengan Malaysia sekali. So dia kata sekurang-kurangnya kalau dua company ni, satu lagi ada backup untuk pack balik pada GSM. So dua diberikan 3G dan dua diberikan kepada dua company yang paling kuat waktu itu, Celcom dan Maxis. Digi tak berjaya dalam bidding. Dia fikir macam mana dia nak dapat, sebab nak guna spektrum 3G 2100 MHz kena dapat license. Kalau tak dapat license tak boleh dapat speed 3G, tak boleh guna 3G. So dia datang dengan dia guna teknologi yang satu lagi, guna juga GSM network, update sikit lagi GPRS, jadi Enhanced Data Rate for Global Evolution. Cara yang dia buat, kalau tadi encoding, kali ni dia tukar kepada encoding je. Dia maksudnya instead of GPRS punya encoding boleh support sampai 20 megabit per 20 kilobit per second untuk satu channel. Dia tukar compression ratio, maksudnya cara data kita dikompreskan dalam network. So kompreskan guna 8PSK ataupun GMSK. So kita gunakan PSK or phase shift kiri, kita boleh dapat better signal. So better data rate. So sebab tu hanya Digi yang awal-awalnya menggunakan X, yang lain semua pakai 3G. So kebaikan untuk X, user tak boleh tukar apa-apa, masih lagi frekuensi yang sama 900 dan 1800, boleh guna phone yang sama dengan syarat boleh translate X. So yang ada kepentingan. So apa yang dia boleh invest hanya tambah software ataupun hardware dekat base station untuk buat compression sahaja. So pada dia orang tak perlu invest banyak, tapi boleh dapat speed yang kurang 1/3 daripada 3G. So 3G sepatutnya 384 ke 2 meg, dia boleh dapat sekurang-kurangnya 128 ke 384. So agak bagus untuk okay. So far okay. Last kita pergi ialah 3G. Salah masa sebenarnya habis. Okay. Third generation network ialah next generation, mula di launch standard pada tahun 2002. Ada 2-3 cerita yang menarik. Nanti kita akan tengok case study berkenaan dengan 3G network. 3G network menggunakan spektrum baru 2100 MHz macam saya beritahu tadi. So kena beli license. Dan base teknologi hanya ada dua, sama ada pakai WCDMA ataupun Wideband Code Division Multiplex ataupun Universal Mobile Telecommunication System, which is hampir sama, cuma nama yang berlainan because di push oleh dua something, satu daripada Siring, satu daripada organisasi lain. Just dua organisasi saja. Servis yang diberikan oleh 3G selain daripada internet lebih laju, dia tambah lagi boleh guna video streaming lah. So maksudnya boleh tengok video, boleh start buat video call, boleh tengok TV, semua boleh support video sebab speed tinggi. Dan dia dah start ada satu lagi yang kita panggil quality of service. Dulu kita hanya beli dua, data ataupun voice, kali ni kita tambah satu lagi video. Dan video quality of service dia berbeza sikit sebabnya voice kena real time, video tak perlu real time. Kalau default video berapa frame per second? 30 frame per second, 25 frame per second. Kalau agak-agak kita dapat 5 frame per second, 5 frame satu sangat pun dah cukup sebenarnya. Kita nampak staggered sikit, tapi at least nampak pergerakan orang tu. So sebenarnya video priority rendah sikit, voice tak boleh delay. So voice, kalau dengan video, voice kena datang dulu, gambar datang lambat sikit gambar. So dia buat quality of service dalam TV. Okay. So macam mana 3G dapat? Disebabkan 3G dah menggunakan spektrum yang berlainan. So 3G ditambah lagi dua komponen. Kalau tadi kita tengok komponen yang asal GSM ada base station,
ada BSC, lepas tu ada MSC, ada HLR, DLR, ada this is standard yang tadi, original GSM. Lepas tu bila nak buat GPRS, kita tambah NGSN dengan GGSN. Kali ni untuk data kita buat pakai Node B dengan RNC. So Node B ialah base station yang baru khas untuk 3G, support frekuensi 2100. So hanya khas. Dan yang lain dia di software base dalam base station tu bertukar sedikit untuk support priority, quality of service, kira error kalau frame ada error dan sebagainya. So hanya pertukaran dari segi base station yang dipanggil sebagai Node B sahaja. Ada satu lagi yang menarik ialah disebabkan dia pakai WCDMA. CDMA kalau kita nak recall, CDMA ialah konsep coded, code division multiple access. Maksudnya instead of tadi kita dapat time slot berbeza-beza. User ni dapat time slot ni, user ni dapat time slot ni. Tapi apa yang berlaku, CDMA dia kata kita bagi setiap mesej yang dihantar untuk setiap user ada kod dan mesej. So kalau kod kita sama, kita dapat kod tu. Kalau kod kita untuk user lain, kita dapat kod lain. Kalau kod kita lain, kita dapat yang lain. So maksudnya kita setiap orang dapat kod khas untuk nak dapat paket masing-masing. So itu cara differentiate. So maksudnya dalam line yang sama, cara nak differentiate user ni dan user ni tengok kod dia. Kalau sebelum ni kita tengok frekuensi ataupun giliran. Kalau Cik Atta giliran nombor 1, Hafiz nombor 2, Amin nombor 3, saya nombor 4. So kita tengok giliran. Kalau terlari time slot, kita dah kena kira balik siapa punya turn. Tapi yang ni kita tengok kod dan kita tahu. Dan cara dia tengok kod ialah macam ni, kita panggil despreading dan spreading. Assuming kalau kita ada data 0 dan 1, apa yang dibuat, kita ada kod kita. So kita akan combine kod dengan data, kita akan dapat satu dipanggil chip sequence. So chip ni yang kita akan hantar. Kalau orang tu ada kod yang sama, contohnya kod dia 0101. So kod dia 0101 yang kod yang ni dan chip dia yang ni. So bila combine kod dengan chip sama, dapat balik data. Tapi kalau kod tak sama, ini chip yang kita hantar combine, kita akan dapat benda yang jumble, mengaruh. So bila mengaruh, dia kata ni bukan tuan yang punya, so dia tak tahu. So in order untuk orang nak intercept signal dalam 3G, orang tu kena predict kita punya code, which is around berapa ratus byte aja. So tak senang untuk orang nak teka code kita. So 3G selalunya glamour disebabkan oleh video call saja. Even kalau waktu mula-mula saya subscribe 2004, waktu tu obses sikit. 2004 baru beli phone 3G, Wan pun beli phone 3G. So baru je jumpa kat rumah, sampai kat office terus call bos, buat video call, tengok balik muka, saja nak test video ni. Tapi ada kelemahan dia. Kalau di UK teknologi ni tak berjaya, di US teknologi ni tak berjaya, disebabkan orang akan tanya balik, kenapa kita nak beli 3G? Apa beza 3G? Kalau selalu orang kata 3G untuk speed internet lebih besar. Orang kata saya ada servis lain untuk internet yang lebih besar, contohnya fiber kat rumah ke dan sebagainya. So kenapa nak pakai 3G? So ada satu lagi servis ialah video. Kalau video sekadar untuk call video, UK ada buat iklan yang agak lucu sikit. Dia buat iklan, ada seorang ni keluar dating dengan girlfriend dia. Lepas tu tiba-tiba ada phone, dia pun terus lari ke satu dia dalam shopping mall, tapi dia pergi lari ke satu sudut dalam shopping mall tu. Dia lompat kat katil, dia masuk bawah selimut, dia kejar rambut dia. Sebab bos dia call, dia kata dia MC lah gitu. Sebenarnya dia keluar dating dengan girlfriend. Satu lagi dipanggil Skywave. Skywave di mana antara 2 MHz sampai 30 MHz. Selalunya yang ni ialah di mana menggunakan bentuk ataupun ketumpatan atmosfera. Atmosfera dekat muka bumi kurang tumpat. Bila di atas hampir kosong, so apa yang berlaku sebenarnya, signal certain frekuensi dia akan reflected, dia akan terbias sampai di ionosfera.
dia akan terbantu balik sampai ke hubung ini. So kalau yang kata ini satellite communication, dan selalunya kita akan tengok pada frekuensi yang ni akan guna skywave, pada frekuensi yang ni akan guna line of sight, pada frekuensi yang ni dia akan gunakan surface reflection. Okey, satu lagi yang famous, siapa yang biasa dengar design ataupun pergi, siapa ada Astro? Astro ialah salah satu VSAT. VSAT ialah very small aperture terminal. Ialah satellite yang kecil, selalunya bersaiz lebih kurang dalam 75